Kita bersama dengan Ustaz Farid Muhammad Zainal, Dai LZS, bercakap tentang perincian mal al-mustaghalat, Mas. Okey, dan itu untuk penuh pagi kita untuk hari ini. Terima kasih semua sahabat-sahabat semua kerana bersama dengan kita lah. Lu dan Mas bersama pada hari ini secara berdua lah hari ini. Saya. Betul. Alhamdulillah. Esok macam mana, Mas? Esok Lu kembali Solo. Pian akan kembali minggu depan. InsyaAllah. Dan sebenarnya perkongsian kita banyak sekali. Siapa pun penyampai kita insyaAllah akan terus menemani anda dengan ilmu sebenarnya yang anda akan rasa sentiasa berteman. Asalkan mendengar IKIM, Radio IKIM, anda pasti akan selalu menerima ilmu. Jumpa lagi. Terima kasih, Mas. Terima kasih hari ini. Jumpa lagi semua. Selamat Hari Kebangsaan. Selamat Hari Kebangsaan. 65. Baik, sahabat-sahabat semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKIM, Inspirasi Info Islam. Rancangan itu tadi dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Hubungi 1300 88 4343 untuk info agihan dan kutipan. Layari zakatselangor.com.my untuk pembayaran zakat anda. Dengan zakat, andalah hero asnaf. Bayangkan jiwa yang tenang, anak-anak yang soleh, pasangan yang mendamaikan, gaji biar sederhana tetapi cukup segalanya. Inilah namanya keberkatan. Mahu mencari keberkatan dalam kehidupan? Temui kami para dai Lembaga Zakat Selangor hanya di Radio IKIM, saluran inspirasi Inforia Islami anda. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Kapsul Masa. Pada 29 Ogos dalam tahun 1970, Wisma Belia di Kuala Lumpur telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Husin, Timbalan Perdana Menteri. Pada majlis tersebut, Tun Abdul Razak mengumumkan sebuah badan penasihat belia akan ditubuhkan pada peringkat negeri dan daerah. Badan penasihat ini ditubuhkan bagi menyediakan rancangan dan latihan yang lebih dinamik dan berkesan kepada golongan belia. Kerajaan berusaha memberi perhatian yang sewajarnya kepada golongan belia dalam bidang ekonomi, pelajaran maupun sosial. Setiap rancangan untuk belia dilaksanakan bagi memenuhi dua matlamat, iaitu menambah peluang bekerja untuk belia dan merapatkan jurang perbezaan antara rakyat. Di samping itu, Pertubuhan Belia perlu memainkan peranan dalam usaha pihak kerajaan menyatupadukan rakyat dan mempercepatkan keharmonian kaum. Pertubuhan Belia ini juga membantu mempercepatkan lagi usaha-usaha negara ke arah kemajuan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Kunjungi jelajah aspirasi keluarga Malaysia Negeri Kedah pada 2 hingga 4 September 2022 dari 9 pagi hingga 9 malam di perkarangan Stadium Darul Aman Alustar Kedah. Pelbagai perkhidmatan langsung kerajaan dan program yang menarik disediakan kepada rakyat. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman media sosial rasmi Keluarga Malaysia dan laman web www.keluargamalaysia.gov.my. Amalkan SOP terkini fasa peralihan ke endemik. Jumpa anda di sana. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KCOM. Dengarkan Memorabilia Merdeka bersama pengacara Syafiq Saleh dan tetamu-tetamu undangan. Dr. Muhammad Husni Muhammad Amin, Pegawai Penyelidik IKIM. Saudara Nik Muhammad Adha Nik Ismadi, Penolong Penguatkuasa KPDNHEP. Dan Ustaz Don Daniel Biajid, Pendakwah Bebas. Memorabilia memegang maksud berkaitan dengan perkara atau peristiwa yang masyhur. Dia kata semangatnya seperti bangunlah, kuatkan semangat dan tabah Abah ada di datang. Bagaimana untuk kita faham keadaan itu dan kita pertahankan negara kita tu? Bermula daripada diri kita sendiri. Jadikan pemuda-pemuda di negara Malaysia menjadi pemuda-pemuda yang berbakti kepada negara. Ikuti Memorabilia Merdeka pada 30 Ogos 2022 jam 8.30 malam di www.tvikim dan menerusi Radio IKIM pada 31 Ogos 2022 jam 9.15 malam. Tonton di semua platform media sosial IKIM. Pendeta
Agung Zakbar mencirikan konsep merdeka sebagai berubah daripada segala perbuatan dan kepercayaan yang bodoh, mematikan akal dan menyekat kemajuan kepada perbuatan dan kepercayaan yang cerdik, membebaskan fikiran dan menggalakkan kemajuan. Kemerdekaan yang sebenar adalah kemerdekaan minda dan jiwa yang dipupuk menerusi pembinaan jati diri yang dibentuk oleh 4 aspek utama: agama, bahasa, pendidikan dan sikap, iaitu akhlak. Konsep terpenting di antara keempat-empat itu sudah tentulah agama. Hanya dengan agama sahajalah jiwa manusia akan mengecapi kemerdekaan yang sebenar. Mantapkan iman dan akal yang bijaksana. Semoga kita semua bebas daripada belenggu penjajahan pemikiran yang merupakan ancaman yang lebih jauh kritikal daripada penjajahan fizikal. Saya Nur Hati Paradi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kali yang ke-65 Malaysia, keluarga Malaysia teguh bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Dalam peristiwa perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijrah, Nabi SAW ketika sedang mengetuk batu, itu keluar cahaya daripada batu tersebut, ketukan tersebut. Nabi SAW lalu bertakbir, dia kata, aku telah diperlihatkan kunci kota Syam dan istana-istana berwarna merah. Diketuk lagi batu yang kedua, keluar percikan api. Lalu dikatakan, aku telah melihat kunci kota Parsi telah diserahkan kepadaku. Aku melihat warna istana-istana berwarna putih. Lalu diketuk pula kali ketiga, keluar cahaya. Lalu dikatakan oleh Nabi SAW, aku telah melihat kunci kota Yaman telah diserahkan kepadaku, telah diperlihatkan kepadaku pintu kota San'a. Subhanallah. Maka para sahabat semenjak daripada hari tersebut berusaha untuk menjadi siapakah yang akan membuka kota-kota tersebut. Subhanallah. Sehinggalah tuan-tuan, kota Yaman dibuka pada tak sampai 10 tahun selepas Rasulullah SAW. Selepas 15 tahun Rasulullah SAW telah meninggal, telah wafat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dibuka pula kota Parsi, kemudian kota Syam dan kemudian yang Konstantinopel. Lalu dibuka kota-kota tersebut, sallallahu yang kita faham, apabila Islam masuk membuka kota, apabila Islam masuk untuk menjajah satu kota, itu bukannya maksud bebas, itu maksud takluk. Macam mana yang takluk kemudian difahamkan bebas? Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, Rabai bin Amir As-Saqafi yang menjadi wakil kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi pemimpin tentera yang berperang dengan tentera Parsi pada zaman sallallahu alaihi wasallam Nabi zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Perang Qadisiyah nama dia. Waktu diutuskan Rabai bin Amir As-Saqafi sallallahu alaihi wasallam kepada panglima Parsi yang bernama Rustam. Lalu di hadapan panglima Parsi ini, nama Rustam ini, dia mengatakan, kami datang untuk membebaskan kamu daripada 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, daripada penyembahan sesama makhluk kepada penyembahan kepada Allah. Rupa-rupanya selagi manusia mensyirikkan kepada Allah, selagi itu mereka tidak bebas. Islam datang untuk memerdekakan manusia, membebaskan manusia daripada penyembahan selain daripada Allah, dan itu sebenar-benarnya kemerdekaan. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam kata Rabi'i bin Amir As-Saqafi bahawa kami datang untuk membebaskan kamu daripada kezaliman agama-agama yang lain kepada keadilan Islam. Selagi kita tidak berpegang dengan sungguh-sungguh apa yang diajarkan oleh agama, undang-undangnya, hukum-hukum yang terkait dengannya, maka pada ketika itu kita masih berada dalam keadaan terjajah. Dan yang ketiga, kami datang untuk membebaskan kamu daripada kefahaman kamu tentang dunia yang sempit kepada dunia dan akhirat yang sangat luas. Selagi manusia meletakkan dunia sebagai matlamat kehidupannya, selagi itu mereka tidak bebas. Dan apabila Islam datang, Islam memerdekakan mereka dengan meletakkan bukan hanya dunia, bahkan akhirat yang sangat luas dan sangat besar untuk dicapai. Dan inilah kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci bismillahirrahmanirrahim. Selamat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, salam aspirasi 11 untuk semua sahabat pendengar radio Institut Kefahaman Islam Malaysia dan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2022 untuk semua sahabat pendengar radio IKIM, untuk seluruh sahabat pendengar keluarga besar keluarga Malaysia, untuk keluarga Malaysia Teguh Bersama. Alhamdulillah waktu ini anda bersiaran bersama saya Nurhayati Paradi menerusi perkongsian aspirasi 10.1 edisi khas hari ini bersempena dengan Hari Malaysia, Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan Malaysia tahun 2022. Apa khabar semua? Harap saya, doa saya semoga semua dalam keadaan sihat, sejahtera dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita sentiasa dikurniakan dengan jiwa merdeka untuk terus mengekalkan kemerdekaan ini, insya-Allah. Jadi pagi ni jom kita nak semangat bersama dengan sahabat pendengar, insya-Allah. Telah pun sama-sama bersama dengan rakan Warna Pagi sebentar tadi. Terima kasih pada rakan tugas di Warna Pagi bersama dengan Luqman sebentar tadi. Alhamdulillah, semoga apa yang dikongsikan sepanjang 4 jam dalam Warna Pagi menceriakan, mewarnakan pagi anda, insya-Allah. Dan bersama dengan Yati, kejap lagi kita bakal bersama menerusi rancangan Kelvin Bertanya. Agak-agak apa soalan Kelvin hari ini, dan insya-Allah untuk sama-sama kita keudarakan juga secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan di kesemua platform radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bercakap tentang kemerdekaan, apa perkara yang paling anda ingat bila kita bersama dalam satu keluarga Malaysia ini? Apa yang anda paling ingat sangat, paling hargai bila anda bersahabat dengan sahabat-sahabat yang bukan sebangsa dengan kita, kan? Pasti anda ada kenangan-kenangan manis bersama dengan mereka. Jom kita hidupkan semangat rasa perpaduan, semangat rasa kekeluargaan untuk kita teguh bersama membina sebuah negara Malaysia yang merdeka. Merdeka bukan sekadar dari sudut fizikal, tetapi juga kita merdeka dari sudut mental kita dan juga emosi kita juga merdeka, insya-Allah. Moga-moga sentiasa Allah kurniakan kesihatan, kesejahteraan untuk keseluruhan keluarga Malaysia, insya-Allah. Teruskan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami menerusi aspirasi 10.1 edisi khas hari ini, Hari Kemerdekaan Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Lihat dunia pandang mata tak sama, saling ada rasa, ini aku punya. Siapa kita bila kita menyapa, tiada beza semua, setia ke syurga. Andainya dunia kita kekal bersama, kembali ke lautan satu suara. Andainya dunia jiwa kekal membara, kembali ke seruan satu suara. Semula janji kita padanya, sambut yang terpisah, jadikan sempurna. Oh, ada ketika bagai roda berputar, usah lupa arahnya, setia ke syurga. Andainya dunia kita kekal bersama, kembali ke lautan satu suara. Andainya dunia jiwa kekal membara, kembali ke seruan satu suara. Bersatulah, setialah, usahlah berpaling dari cinta. Buka mata, percayalah, suara kita indah bila bersama. Apa kata kita salam, jangan mudah kita makan dalam. Apa kata kita salam, apa kata kita salam, jangan mudah kita simpan dendam. Apa kata kita salam. Siapa kita bila kita menyapa, tiada beza semua,
setia ke syurga. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini terima kasih kepada rakan pendengar yang terus setia bersama kami menerusi perkongsian kita pada waktu ini. Tak lain tak bukan setiap hari Rabu kita bersama menerusi rancangan Kelvin Bertanya untuk bersama dengan sahabat pendengar, dan Alhamdulillah kita bersama dengan kita di hujung talian kita ada Ustaz HD, Dr. HD, Dr. Nur Hadi Muhammad Hadi Zahalan. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Dr. Terima kasih kepada semua rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan juga. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Doktor. Dan sebenarnya menepati jugalah kita kan bila kata Hari Kemerdekaan, kita dalam rancangan ini pun kita ada berbilang kaum juga dalam sini. Iaitu bahasa Melayu. Waktu kita ada Kelvin, waktu Doktor juga sendiri bersama kita. Jadinya kita tak sah bila kata Kelvin bertanya hari ini, tak ada soalan daripada Kelvin. Jadi kita nak dengar sedikit soalan daripada Kelvin. Silakan Kelvin. Soalan ni sebenarnya ni general. Setiap manusia ada perasaan marah, tapi bagaimana kita mengawal perasaan marah tersebut? Okey Doktor, kita dah dengarkan soalan daripada Kelvin tadi berkenaan dengan marah Doktor. Dalam Islam sendiri bagaimana Islam memandang marah dan bagaimana Islam mengawal marah tu Doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada DJ Yati, masya-Allah. Pada hari kemerdekaan, semangat kemerdekaan itu insya-Allah terus berkobar-kobar. Dan bukan itu saja, terima kasih juga kepada Kelvin yang sentiasa bertanya dengan pelbagai soalan-soalan yang sangat menarik, dan yang dikasihi kepada semua sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM. Semoga pada hari keramat ini, hari kemerdekaan ini, kita sentiasa dalam rahmat dan dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa kita bersyukur kepada Allah kerana Allah masih lagi berikan kepada kita iaitu nikmat keamanan dalam negara kita. Maka peliharalah nikmat keamanan itu kerana ia merupakan nikmat yang terhebat yang kita miliki pada hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sebut tentang marah, kan, DJ Yati, Kelvin, memanglah marah ni sebenarnya dia merupakan fitrah manusia. Manusia ni, fitrah manusia ini dia ada perasaan sedih, dia ada perasaan gembira, dia ada perasaan marah, dia ada perasaan orang kata macam-macam perasaan yang dia ada lah, kan? Sebab manusia ni bukan robot. Kalau kita ni robot, tak apalah kita tidak ada perasaan marah, kita tidak ada perasaan gembira, sedih ke, merajuk ke, kan? Jadi sebenarnya bila kita sebut kita sebagai manusia, dia adalah fitrah yang Allah jadikan, tetapi fitrah yang Allah jadi mestilah kita gunakan dengan baik. Sebab tu bila kita sebut perasaan-perasaan yang ada dalam jiwa manusia ini, iaitu ataupun kita sebut emosi yang berada dalam diri manusia ini, maka kita kena
kita kena sesuaikan mengikut keadaan. Tapi kan yang uniknya DJ Yati dan Kelvin dan serta sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, kadang-kadang mentaliti kita yang menghukum sesuatu perasaan itu. Contoh, kalau saya sebut marah, dia adalah perasaan positif ke negatif? Maka ramai orang kata marah negatif. Kemudian sedih negatif. Kalau gembira positif. Kan? Jadi sebenarnya siapa yang memberikan positif dan negatif? Iaitu diri kita. Sedangkan ada perasaan-perasaan ini sebenarnya dia bergantung kepada keadaan. Takkanlah orang bawa bini kita kata, oh tak boleh marah, jangan marah, sila. Bawa anak dara kita kan, balik malam. Takkanlah kita kata, oh kenapa balik pukul 12, tak balik pukul 3 pagi. Jadi benda ini, kemarahan ini mesti ada pada tempatnya. Jadi sekiranya kita tidak ada perasaan marah, tidak ada perasaan sedih, jadi kita punya kehidupan ni tak seronok sebenarnya DJ Yati Kelvin, tak seronok. Sebab bila ada perasaan inilah kita rasa, ya Allah, bestnya kehidupan kerana dalam kehidupan kita ada warna-warni kehidupan. Maka dalam keadaan kita ni ada perasaan-perasaan yang Allah berikan, maka kita kena bersederhana dalam kita mengendalikan perasaan-perasaan itu. Ada terdapat di dalam sebuah hadis Nabi SAW bila kita cerita tentang marah ni Kelvin kan, ialah kalau orang ganggu kita takkan kita nak senyum. Kalau orang menganiayai kita takkan kita tak marah. Orang ejek kita takkan kita nak marah. Tak apalah, kutuk saya lagi, kutuk saya, seronok orang kutuk saya, takkan kita nak sebut macam tu. Mestilah kita ada perasaan sedih, perasaan marah. Cumanya Nabi SAW berikan satu panduan kepada kita supaya marah itu tadi kalau kita gunakan dalam tempat yang salah, maka dia akan membinasakan kita. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi SAW, bagaimana baginda Rasulullah sebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kata Nabi SAW, anna rajulan qala li Nabi SAW, awsini, qala la taghdab, faraddada miraran, qala la taghdab. Kata Nabi, seorang laki-laki berkata kepada Nabi, kan, sampaikan kepada aku satu pesan. Laki-laki ni minta Nabi, pesanlah kepada aku, ausini, berikan kepada aku satu pesanan. Maka waktu itu Nabi SAW tahu keadaan lelaki ni, maka kata Nabi, la taghdab, jangan kamu marah. Kemudian lelaki ini mengulangi pertanyaan kepada Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, la taghdab, jangan kamu marah. Maka kata Imam Ibnu Hajar ketika mana mensyarahkan mengenai perkataan la taghdab, jangan kamu marah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, apa sahaja perkara-perkara yang boleh menyebabkan, mendatangkan kemarahan, yang membinasakan, maka jangan kita dekati. Sebab tu dalam Islam ni, bahawa kita ni walaupun orang buat anaya dekat kita, kita rasa marah. Walaupun orang menzalimi kita, kita rasa marah. Walaupun orang buat pelbagai perkara kepada kita, memang kita rasa marah. Jangan kata orang anaya, kadang-kadang dalam rumah tangga mesti ada pergaduhan. Kan, dia tidak akan ada rumah tangga yang orang kata tidak ada masalah. Jadi kadang-kadang suami bagi isteri marah, yang tu biasa. Dan lagi biasa, isteri bagi suami marah tu pun biasa juga kan. Jadi dalam kehidupan itu normal lah. Tetapi Nabi SAW pesan di dalam hadis yang lain, apa kata Nabi? Laisa asyadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu innal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang bergusti, dia kata. Kata Nabi, orang yang kuat ini, hebat ini bukan orang yang hebat dalam bergusti. Akan tetapi orang yang hebat, orang yang kuat ini adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Sebab tu Kelvin kan, dia bukan kira ustaz. Kadang-kadang ustaz pun bila dia marah tercabut kopiah. Kan? Saya kalau tengok muka Kelvin, saya pun tak tahu Kelvin ni nampak, saya dah pernah jumpa macam tak ada perasaan marah kan Kelvin ni kan. DJ Yati gembira je, suka. Tak tahulah kalau balik rumah jadi rimau, kita tak tahulah kan. Tetapi inilah kita kadang-kadang keadaan kita
Nabi ajarkan kepada kita sebenarnya jangan marah. Kenapa? Kerana sekiranya kita menggunakan sifat marah ini dalam bentuk yang tak betul, dalam bentuk yang tidak diredai oleh Allah, dan syaitan pula dia usaha untuk kita bagi marah yang melampau dan akhirnya akan menyebabkan kebinasaan diri kita dan orang yang di sekeliling kita. Ada sampai kan DJ Yati, Kelvin dan sahabat-sahabat pendengar Radio Hakim, ada sampai dia terlampau marah, dia buat benda-benda yang boleh menyebabkan kemudaratan ataupun keburukan kepada diri dia dan orang lain. Contohnya, ada orang yang dia marah sangat-sangat ni, dia sanggup pergi bunuh orang, na'uzubillah. Ada yang sanggup bakar rumah, kerana terlampau marah, bakar rumah dia. Ada yang sanggup pukul anak, pukul isteri kerana terlampau marah. Sebab itulah kita kena tahu sebenarnya bila kita sebut tentang marah ini, daripada segi saintifik apabila dikaji, maka sifat marah ini sebenarnya kan Kelvin kan ada akibat ataupun perkara-perkara yang negatif yang kita akan dapat sekiranya kita marah dalam keadaan tak betul. Contohnya, dalam kajian, orang yang marah senang dapat tekanan darah meningkat, darah tinggi. Kan dah stroke, siapa suruh marah? Kan? Jadi bukan kata tak boleh marah, tetapi ada kawalan dia. Nabi SAW marah. Bila Nabi marah, ketika mana orang melanggar hukum Allah, Nabi marah. Begitu juga Umar Al-Khattab marah ketika mana orang melanggar hukum Allah. Jadi dalam keadaan kesilapan teknikal, manusia biasa melakukan kesilapan. Jadi kalau sekiranya kita boleh kawal, maka kita kena kawal supaya kesan-kesan kesihatan kita itu dapat dijaga. Contohnya macam kita sebut tadi, tekanan darah meningkat. Kemudian degupan jantung pun meningkat. Bukan itu saja, ketegangan otot-otot. Otot kita akan rasa tegang. Ini kajian yang dibuat oleh pakar, doktor, yang mengatakan orang yang marah, kebiasaan inilah yang berlaku. Dan kita juga, kalau kita tengok sebenarnya apa punca marah ni? Apa punca marah? Sebenarnya punca marah ni kadang-kadang kita ni ditipu marah. Orang tipu kita. Kan, pinjam duit. Kebiasaan orang pinjam duit, kata nak bagi kan Kelvin kan? Kata nak bagi, tiba-tiba tak bagi. Kita tunggu punya, dia boleh block kita punya WhatsApp. Kadang-kadang sebelum nak block, dia boleh blue tick. Geram kita kan. Kadang-kadang kita tengok dekat Facebook dia kan, dah lah pinjam duit kita, dia pergi melancong boleh, pergi beli beg boleh, pergi jalan-jalan kan, seronok selfie sana selfie sini, duit hutang kita dia tak marah kita. Itu mungkin punca sebab kemarahan. Ataupun mungkin orang mengaitkan kita, beri gelaran-gelaran yang tak sepatutnya, jadi kita akan rasa marah kan. Biasalah suami isteri, pasangan kadang-kadang ada juga menggelarkan, awak ni gemuk. Dia panggil isteri dia gemuk kadang-kadang, marah bini dia. Abang jangan macam-macam abang saya ni usaha untuk diet. Kan? Jadi berlaku pertelingkahan antara suami sama isteri kan. Kemudian ada juga disebabkan tekanan kehidupan, sebab dia rasa apa yang dia buat dia tak dapat hasil, jadi timbul perasaan marah. Akhirnya sampai satu tahap Kelvin yang kita tidak mahu dia menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Sebab itulah marah ini adalah merupakan sifat yang perlu dikawal. Bukan kata jangan ada sifat marah. Perlu ada sifat marah kata ulama, tetapi kena kawal. Kawalnya kita kena tengok sekiranya, contohnya sekiranya dia melakukan perkara-perkara yang mungkin perkara itu kita boleh selesaikan. Contoh, anak kita bawa pinggan, tiba-tiba pinggan tu jatuh. Kita marah anak kita, dia pun tak sengaja, bukan dia ambil pinggan dia pergi pecahkan macam isteri kita. Yang isteri kita pergi pecahkan pinggan tu sebab lain. Itu saja-saja dia bagi pecah, tapi anak kita bawa pinggan tiba-tiba jatuh. Kita marah anak kita, kita pukul anak kita. Adakah marah pada waktu itu memberi manfaat kepada anak? Jawapannya tidak. Bukanlah bila kita marah anak tu, maka pinggan ini akan cantum balik. Akan lekat balik. Akan elok balik. Tak. Dah pecah itu, tak sengaja, maka kita nasihat. Lain kali berhati-hati, itu sudah mencukupi. Tetapi kita hari ini ada sampai yang pukul, ada sampai yang maki hamun, ada sampai yang memperlekehkan anak dia sendiri. Sebab tu, kita kena tengok mana
keadaan yang sepatutnya kena marah. Ni tadi pinggan pecah. Bila kita tengok pula, bila masuk waktu solat, seorang ayah tak marah pula anak dia tak solat subuh, tak solat, sepatutnya dia kena marah. Dan marah itu pula bukan kita boleh pergi pukul orang, kita bukan boleh pergi gigit dia, tak. Tapi kita kena ada cara, kan? Kena nasihat dia, marah. Sebab apa? Sebab dia melanggar hukum Allah. Inilah sepatutnya kemarahan yang perlu digunakan, Kelvin. Dalam Islam, kan, kita boleh gunakan kemarahan dalam benda yang Allah redha. Contohnya kalau dia tak solat, dia tak buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah, anak kita tak tutup tudung, takkan kita gembira? Alhamdulillah, cantik anakku keluar, kan, dengan rambut macam mak lampir, kan. Jadi dia keluar contohnya macam tu. Jadi kita kena ada rasa marah. Kenapa anak aku tidak tutup aurat? Kenapa isteri aku tidak tutup aurat? Kenapa suami aku buat maksiat? Kena ada perasaan marah kerana kita tak redha dia buat tu melanggar hukum Allah. Jadi sebab tu sahabat-sahabat Radio Hakim, kan, Kelvin, DJ Yati semua, kita kena kontrol kemarahan kita dan kita kena tahu bahawa marah ini adalah merupakan syaitan. Sebab itulah bila syaitan ini dia diperbuat, ialah diciptakan daripada api, maka syaitan ini dia suka menyebabkan kita suka marah. Sebab itulah syaitan dia akan usaha bagi kita marah, bagi kita bergaduh, kadang-kadang dalam rumah tangga, dalam syarikat, dalam masyarakat, jiran tetangga. Ialah jiran kadang-kadang buat sedikit kesalahan parking contohlah. Kita boleh nasihat dengan baik, ni masalah parking, ni masalah besar juga, kan, ni masalah negara parking ni. Kadang-kadang double parking lah apa. Betul. Sepatutnya kita kena gunakan nasihat yang baik. Kita kena, walaupun dia melakukan kesalahan, kesilapan, maka kita kena tunjukkan Islam ini sebenarnya, Kelvin, kan, agama yang membawa kepada pendamaian. Bukan agama yang perlu kita orang kata buat tidak ada toleransi, kita kena marah, kita kena ambil hak kita. Betul, walaupun hak kita, tetapi dengan kita kena sampaikan dengan baik, dengan cara yang betul. Sebab tu sahabat-sahabat Radio Hakim, Kelvin, DJ Yati, sebenarnya bila kita sebut mengenai tentang marah ini, memang dia adalah satu perasaan yang dia akan datang ketika mana orang buat sesuatu kepada kita. Yang mana sesuatu itu menyebabkan kita rasa tak suka, kita rasa benda itu tak perlu dia lakukan kepada kita sedemikian. Jadi timbul perasaan marah. Cumanya, bagaimana Islam menangani perasaan marah? Yang ni yang kita nak sebenarnya. Sebab dia tak kira kita ni maulana ke, habib ke, ada doktor ke, ada ustaz ke, kan, dia DJ ke. Kadang-kadang orang kan, orang tulis. Saya pun baca kan komen, kadang-kadang komen-komen nakal netizen ni, kutuk DJ. Apa DJ suara tak sedap? Kita, macam suara kau sedap pula. Kadang-kadang kita rasa marah. Jadi dia tak kira sesiapa pun. Sebab dia boleh pergi kepada sesiapa kerana kita bila bermuamalat dengan manusia, maka sudah pasti muamalat itu kadang-kadang mendatangkan kegembiraan, kadang-kadang datangkan kemarahan. Sebab tu bila marah ni mesti kita marah dengan manusia. Jaranglah orang marah dengan binatang ni. Kan? Sebab apa binatang ni dia miaukan kat aku ataupun dia duduk. Kita jarang sebab kita tahu binatang ni tidak berakal. Jadi kita dengan manusia. Maka Islam mengajarkan ada 7 cara bagaimana meredakan kemarahan. Jadi 7 cara ni DJ Yati, kan. Kalau siapa yang nak tahu, jangan ke mana-mana sebab Ustaz akan bagi 7. Cuma kalau bagi 7 ke 10 ke 12 tanpa praktikal, maka dia takkan dapat juga. Jadi kalau nak tahu, tunggu selepas daripada ini. InsyaAllah akan tunggu lepas ni. Kita berhenti rehat seketika. Itu juga yang ditanyakan oleh Kelvin, Doktor. Antaranya juga lah dia kata macam mana sebenarnya baginda Nabi SAW sendiri menahan marah ataupun mengawal marah. Sebab Kelvin kata baginda Nabi SAW itu adalah contoh kepada semua, kan, kepada semua manusia. Jadi macam mana baginda Nabi menahan marah, InsyaAllah kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, menerusi perkongsian Kelvin bertanya. صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم الله
صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ketemu kembali bersiaran waktu ini menerusi rancangan Kelvin bertanya. Soalan Kelvin hari ini berkenaan dengan marah. Bagaimana Islam menangani ataupun mengatasi rasa marah dan marah ni tadi doktor cakap tadi kan. Di Zahalan tadi sebutkan bahawa marah ni kena ada tapi kena ada tempatnya. Kalau kita tak ada rasa marah, orang dulu-dulu tak ada rasa marah, kita akan merasai kemerdekaan hari ini. Dan sebabkan kemerdekaan ini sebab ada rasa marah tu lah doktor kan. Rasa marah kepada penjajah, kemudiannya naik semangat dan juga mengejar kemerdekaan. Jadi ini kita masih lagi bersama dengan Dr. Nur Muhammad Azzahalan untuk perkongsian Kelvin bertanya berkenaan dengan bagaimana cara Islam menangani ataupun mengawal marah. Doktor kata tadi ada 7 cara dan Kelvin pun tanya juga macam mana bagi Nabi SAW mengawal marah. Jadi macam mana doktor? Jawapan doktor silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Yati, Kelvin, sahabat-sahabat Radio IKIM. Sentiasalah bersama dengan Radio IKIM kerana dia ada input-input yang menarik. InsyaAllah pasti kita akan dapat sesuatu di Radio IKIM. Baik, sahabat-sahabat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Bila kita sebutkan, Kelvin tadi tanya macam mana Nabi sebenarnya tahan kemarahan. Ini sebenarnya satu persoalan yang subhanallah. Hebatnya Nabi, Kelvin tengok ada satu kisah sebelum kita nak bagi 7 cara ni kan. Sediakan pen. Tapi Ustaz nak teringat satu kisah bagaimana Nabi SAW pergi berdakwah di sebuah pasar, nama pasar itu Zilmajas di Mekah lah. Nabi SAW kan Kelvin, Nabi pergi ke pasar-pasar, kemudian Nabi seru, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah wa antum tuflihu. Nabi pergi berdakwah Kelvin, Nabi hanya sebut, wahai manusia, sebutlah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, kamu akan berjaya. Itu saja yang Nabi sebut. Nabi pergi ke pasar-pasar, antaranya Zilmajas, Nabi akan pergi, Nabi akan sebut perkataan itu, menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang berlaku? Yang hebatnya, di belakang Nabi ada seorang laki-laki, dia kata apa? Jangan kau percaya kepada Muhammad. Muhammad ini penipu. Jangan engkau dekat dengan Muhammad. Muhammad ni pembohong.
orang ikut Nabi. Nabi pergi mana, ada seorang laki-laki ni ikut Nabi. Tahu tak siapa laki-laki tu? Laki-laki itu merupakan keluarga Nabi SAW, iaitu bapa saudara baginda Rasulullah, namanya Abu Lahab. Abu Lahab, bapa saudara Nabi. Terkejut kan? Itu, ya Allah, bagaimana Nabi sabar. Tidak ada dalam hadis Nabi tampar Abu Lahab tu, Nabi marah Abu Lahab, tak ada. Nabi biarkan dia. Orang pun terkejut tengok bagaimana Nabi SAW mempunyai sifat sabar yang sangat hebat. Ada satu lagi kisah yang menarik yang kita semua tahu. Tapi untuk pengetahuan kepada Kelvin dan sahabat-sahabat pendengar Radio Aikim, ada satu kisah yang mana Nabi SAW ketika mana Nabi berhijrah, sebelum ke Madinah, Nabi pergi ke Taif. Ketika itu sampai Nabi SAW ke Taif, orang laki-laki, perempuan, hamba, orang yang merdeka baling Nabi SAW batu sehingga berdarah jasad baginda Rasulullah. Ya Allah, berdarah jasad ni. Kita baru orang ejek tak berdarah lagi pun, hati je berdarah, kita dah left group. Left group kan, baru orang kata kat sikit kita left group, apalah, tak gunalah, macam-macam kita sebut. Nabi berdarah jasad. Datang malaikat yang menjaga bukit Taif, kata, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah untuk Allah izinkan aku untuk bagikan bukit Taif ini kepada penduduk Taif. Kelvin, kalau kita di offer macam tu, rasa-rasa kita kata tak cukup. Kalau boleh Gunung Kinabalu, Gunung Everest, segala gunung himpak, biar mati 7 keturunan tak hidup-hidup. Kan, itu kalau kita marah punya pasal, kita kata biar padan dia. Tapi Nabi, apa Nabi kata? Biarkan. Mereka tidak tahu. InsyaAllah nanti akan datang keturunan-keturunan mereka yang tahu. Dan hari ini Kelvin, sahabat-sahabat pendengar Radio Aikim, hari ini Taif merupakan salah satu tempat yang kita pergi ziarah apabila kita pergi ke Mekah, bila kita buat umrah, kita pergi ke Taif. Di sana pun ada makam sahabat dan sebagainya. Itulah hebat kesabaran baginda Rasulullah. Akhirnya orang tertarik dengan kesabaran baginda Rasulullah. Ya Allah, bila kita sebut tentang kesabaran Rasulullah, boleh menangis. Bagaimana Nabi bersabar dalam keadaan Nabi ditekan, Nabi dipulaukan, Nabi dikata macam-macam. Semua perkataan yang Nabi telah rasa. Kan? Nabi orang kata ahli sihir, Nabi orang kata Nabi gila, orang kata Nabi, tapi Nabi diam, Nabi tak membalas. Kerana tugas Nabi menyampaikan wahyu daripada Allah, menyampaikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Sebab itulah kita kena ikut baginda Rasulullah. Jadi untuk mengikut baginda Rasulullah ada 7 cara. Sudah bersedia Kelvin? 7 cara Kelvin pun boleh buat. Sekiranya Kelvin rasa, oh betul lah saya kena rasa sabar, begitu juga sahabat-sahabat Radio Aikim, DJ Yati, kita semua tak terlepas daripada sifat marah. Senyum-senyum juga kan di konti, tapi kadang-kadang ada juga marah-marah kan. Jadi perkara itu normal. Jadi apa yang perlu kita buat? Yang pertama, kena membaca isti'azah ataupun disebut ta'awuz. Apa dia isti'azah Kelvin? Kita minta perlindungan Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebut. Sebab tu kita kena sebut, sebab yang membisikkan, yang suruh kita marah ni syaitan. Jadi kita minta, ya Allah, aku minta perlindungan engkau daripada syaitan yang direjam. Sebab tu kita sebut minta perlindungan Allah, maka Allah akan jaga, Allah akan lindung. Rasa marah, kita rasa geram ni, kita sebut auzubillahi minasyaitanirrajim, auzubillahi minasyaitanirrajim. Itu yang pertama. Kan? Yang kedua kan, kita kena praktikkan yang kita sebut namanya sabar. Sabar. Maknanya kita kena praktik. Dia tak boleh sebut aku ni sabar ni. Selepas dia dah maki orang, selepas dia dah bantai orang sampai keluar buih mulut, jadi dia kata apa DJ Yati, dia kata saya ni sabar. Dah. Cara untuk meredakan kemarahan yang kedua, praktikkan sabar. Kan, praktikkan sabar. Nanti kita akan bagi tahu caranya bagaimana. Pertama, membaca isti'azah, iaitu auzubillahi minasyaitanirrajim. Yang kedua, kena praktikkan diri untuk bersabar. Yang ketiga, kata ulama ni yang disusun oleh para alim ulama, yang ketiga, kita kena tenangkan diri, tarik nafas, hembuskan secara perlahan. Ini teknik-teknik ni diajar oleh para alim ulama
dan mereka yang pandai daripada psikologi dan sebagainya, dia kata tarik nafas dalam-dalam. Sebab tu orang yang marah ni dia tarik nafas. Kan, tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Kemudian yang keempat, tinggalkan tempat tersebut jika merasa keadaan itu membuatkan kita marah. Sekiranya kita tengah duduk di tempat, contohlah kalau bergaduh suami isteri ni, kebiasaan ni kita kena praktik lah. Contohnya, suami rasa-rasa kalau di tempat itu dia rasa dia marah, dia tak boleh, maka pergilah naik atas ataupun pergilah keluar rumah. Suami seronok kalau keluar rumah. Tu yang bergaduh selalu tu, nak keluar rumah cari alasan. Jadi ustaz kata ni bagus juga, poin penting. Abang marah ni, ustaz kata kena tinggalkan tempat, keluar rumah. Kan, keluar rumah tu bukanlah maksudnya keluar pergi ni, tak, maknanya kita kena asingkan tempat tu dahulu. Sekiranya tempat itu menyebabkan kita marah, maka kita tinggalkan. Kita pergilah, contohnya kalau isteri dia masuk bilik, tenangkan dulu. Kerana apabila berlakunya marah, kadang-kadang dia tak sengaja kita minta cerai, suami menceraikan, kita bergaduh disebabkan bila kita duduk di tempat itu makin lama makin panas. Yang kelima, pauskan diri. Apa pauskan diri? Diamkan diri. Jangan cakap. Kita ni makin marah makin cakap. Yang tu yang menambah dosa tu, Kelvin. Kadang-kadang kita cakap. Kan tak habis-habis bercakap. Daripada Kedah sampai ke Kuala Lumpur bercakap sepanjang jalan. Dia boleh cakap. Kalah DJ Yati kan. DJ Yati pun ada break juga. Yang ni bercakap. Suami sama, isteri pun sama. Dia panggil membebel. Kan, awak ni macam ni, awak ni macam ni, awak ni macam ni. Daripada dia dah kahwin 15 tahun, daripada awal perkahwinan sampai 15 tahun, semua sejarah tu diungkit balik. Sebab tu pause, tekan pause, diam. Kan, diam tu zikir lah. Sebab apa? Kata Nabi SAW dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik ataupun dia diam. Sebab tu ada satu istilah Arab, sekiranya kamu bercakap mengeluarkan fiddah, mengeluarkan tembaga, kan? Mengeluarkan tembaga. Diam itu mengeluarkan emas. Faham betul? Lagi mahal. Maksudnya kalau kamu bercakap itu boleh mengeluarkan tembaga, mengeluarkan perak, kan? Mengeluarkan perak, maka kamu diam itu mengeluarkan emas. Maknanya sekiranya kamu perlu diam itu lagi mahal dan berharga. Itulah yang dipesan oleh Nabi SAW. Sebab itu kita kalau kita rasa kita bercakap boleh menambahkan orang kata luka kepada orang lain, menambahkan derita orang lain, waktu itu senyap. Tapi persoalannya, boleh ke kita senyap? Kan? Makin senyap menggeletar tangan dia. Kan, dia dah tak boleh dia rasa Allah tak boleh ustaz, saya kena cakap juga, saya kena bagi tahu juga. Biasalah alasan-alasan ni semua kita cipta. Sebab itu kalau kita tak boleh, yang pertama kita sebut membaca auzubillah, minta perlindungan Allah. Yang kedua, kita kena praktikkan sabar. Yang ketiga, tenangkan diri, tarik nafas, hembus perlahan-lahan. Yang keempat, tinggalkan tempat tersebut. Kalau kita rasa kita bertambah marah, tinggalkan. Yang kelima, kita diamkan diri. Diam. Jangan cakap waktu tengah marah. Sebab bila bercakap, kadang-kadang otak kita ni kita akan keluar tanpa kita fikir. Kan, mulut ni akan keluar. Macam-macam lah dia ungkit, bangkit, semualah segalanya. Kan, abang punya, ni saya beli, abang punya. Suami ni duk fikir. Ingat lagi dia. Cerita 15 tahun yang dulu ni, isteri saya ingat masa, saya ingat tarikh, ingat baju abang pun saya ingat. Abang waktu tu pakai baju kelabu. Ingat baju sampai ingat. Kita dah lupa dah. Tapi waktu itu diamkan diri. Dan kemudian yang keenam, diajarkan oleh ulama menukar posisi tempat duduk. Sekiranya ni dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innal ghadab minasyaitan. Kata Nabi, sesungguhnya marah itu daripada syaitan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar. Sesungguhnya syaitan ini diciptakan daripada api. Wa innama tudfa'u an-nar bil ma. Sesungguhnya api ini boleh dipadamkan dengan air. Apabila salah seorang kalian marah, hendaklah kamu berwuduk. Maknanya kita tukar posisi, sama ada seperti mana dalam hadis yang lain.
Kalau sekiranya kita marah dalam keadaan berdiri, kita duduk. DJ Yati, kadang-kadang orang dah berdiri, duduk pun marah lagi, duduk bercakap lagi ni. Waktu itu, baring. Baring, tengah baring pun bercakap lagi. Yang ni memang dahsyat. Kan? Baring pun bercakap. Abang ni tahap memang betul-betul power ni. Baring pun boleh beletir lagi kan. Suruh dia berwuduk. Sebab sesungguhnya api ini boleh dipadamkan dengan air. Jadi berwuduk. Kadang-kadang dia masalah dia kan. Kelvin DJ Yati, sahabat-sahabat mendengar. Kadang-kadang bila kita suruh suami abang marah, abang pergi berwuduk. Kan kita kadang-kadang menasihatkan, abang saya dengar kuliah, kalau abang terlampau marah, abang berwuduk. Suami ni marah balik. Apa wuduk-wuduk? Awak tu kena berwuduk. Awak tu yang tak betul. Saya ni lagi panas lembab. Masing-masing kena fikir diri masing-masing. Jadi isteri dia rasa marah, suami rasa marah, pergi berwuduk. Kadang-kadang bila kita suruh pasangan tu tak terima. Sebab tu kita lah kena ambil reaksi tindakan kita sendiri, pergi berwuduk. Ustaz, saya dah ambil wuduk, marah lagi Ustaz. Yang tu kena terjun dalam kolam terus. Orang ambil wuduk dah selesai, dia tak boleh rasa panas, terjunlah dalam kolam tu. Selesailah insya-Allah. Jadi sebenarnya hikmah berwuduk ni disejukkan kekotoran dalam hati. Sebab bila kita berwuduk, air wuduk kita ni kan Kelvin kan akan menggugurkan dosa. Sebab tu dia rasa tenang. Orang yang berwuduk, sentiasa berwuduk, muka dia suci je. Tak perlu pakai produk pun. Jadi nampak tenang, nampak bahagia macam Bilal. Sentiasa berwuduk. Sehingga kan Nabi mendengar tapak kaki Bilal di dalam syurga. Sebab tu Kelvin, kajian sebenarnya, mereka yang pakar-pakar kaji tentang hadis Nabi, tentang posisi. Daripada berdiri, duduk. Daripada duduk, berbaring. Daripada berbaring, pergi berwuduk. Maka mereka dapati bahawa bila kita berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan, sebenarnya hormon kita akan bertukar juga. Kita daripada hormon kita marah tu dia akan tukar jadi makin menurun. Sebab itu kajian ini memang dilakukan oleh pakar medikal. Memang dia mengesahkan bahawa perubahan gaya itu menyebabkan yang marah tadi akan berkurangan. Kemudian yang terakhir, kalau marah juga kita kena fikir ganjaran yang kita akan dapat. Fikirkan ganjaran. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 134. Apa Allah sebut? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada waktu senang, pada waktu susah. Orang-orang yang menahan kemarahannya, Allah sebut kaziminal ghaidh, tahan marah, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Maka dalam ayat ini Allah mengasihi orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita fikir kita nak Allah sayang kita, tahan marah, maafkan orang. Allah sayang kita. Sebab kita kena tahu bahawa kita ini pun ada kekurangan. Begitu juga dengan orang lain. Maka bila kita ingat ganjaran-ganjaran yang Allah akan berikan kepada orang yang sabar, kan innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, maka kita akan rasa, ya Allah, aku nak rebut ganjaran yang hebat ini. Maka sudah pasti kita akan rasa tenang. Sebab kalau kita makin marah, dia tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab tu, bila kita sabar, bila kita waraskan pemikiran kita dalam keadaan marah, maka sudah pasti kita akan dapat jalan-jalan keluar dan boleh menyelesaikan pelbagai masalah. Cumanya kadang-kadang kan DJ Yati, Kelvin, sahabat-sahabat Radio Aikim, bukan senang. Jawapannya bukan senang. Dia bukan silat mata ataupun magic. Dia petik jari, ting, hilang marah. Tak. Dia kena praktikal. Kadang-kadang ustaz macam kita sebut, ustaz pun tercabut kopiah bila marah. Kita kadang-kadang marah tu punya pasal, kadang-kadang nampak ustaz suruh orang sabar, tiba-tiba kena dekat dia, kan, satu benda, dia pun marah lebih teruk daripada orang lain. Sebab itu Allah uji kepada semua, tak kiralah siapa pun kita, yang penting kita kena sabar, bawa banyak berzikir kepada Allah. Sebab itu kita bila menahan kemarahan, insya-Allah hidup kita akan rasa lebih baik. Kita pun tak dapat banyak penyakit. Bila kita marah ni, penyakit pun sampai, kita pun masalah. Sebab tu
7 perkara ini sekiranya kita buat, insya-Allah kita akan dapat menahan kemarahan. Cumanya menahan kemarahan sekiranya perkara-perkara yang boleh dibawa bincang kita tahanlah, tapi kalau perkara-perkara yang melanggar hukum Allah maka kita boleh marah tapi ada batasan yang telah ditetapkan. Marah juga, tapi ada batasan-batasan yang kita kena ikut. Wallahu a'lam. Maksudnya tak adalah tak boleh marah langsung kan doktor kan? Maksudnya boleh marah tapi ada had yang boleh anda gunakan tahap marah tersebut insya-Allah. Dan kalau marah-marah lagi, kalau dalam Islam kan Kevin, kita istighfar banyak-banyak doktor kan, melapangkan dada. Tapi orang Islam beristighfar lah insya-Allah. Doktor, kita sampai hujung-hujung doktor pertemuan kita pada hari ini, berbaki lagi 2 minit macam tu. Mungkin sedikit kesimpulan bila kata bagaimana cara Islam untuk mengawal marah ini. Silakan doktor. Sahabat-sahabat radio pendengar Radio Hakim, DJ Yati, Kevin, sebenarnya marah ni satu emosi yang berada dalam diri manusia. Tak salah untuk kita marah, tetapi kita kena kawal marah kita. Maknanya marah pada benda yang perlu. Kalau melanggar hukum Allah dalam Islam, maka kita boleh marah, cumanya marah itu tak boleh kita maki hamun, tak boleh kita hari ni kutuk, tak boleh merendahkan orang lain, tidak. Marah hanya kita menyatakan bahawa apa yang dia buat itu kita tak suka tindakan dia itu. Itu dibenarkan dalam Islam. Kemudian yang kedua, kita kena usaha untuk mengawal kemarahan. Sebab kita kena tahu kadang-kadang ada orang yang bila dia marah, dia melakukan perkara-perkara yang melampaui batas. Akhirnya dia akan menyesal, rasa rugi. Dah memang banyak cerita tentang penceraian. Dia kata, ya Allah Ustaz, saya ceraikan isteri disebabkan waktu itu saya marah. Kan? Jadi kita kena sabar, macam yang dalam TikTok. Nak marah tapi kena sabar. Ustaz pun layan juga TikTok, bukan Ustaz baca Quran 24 jam. Kan? Jadi kena sabar. Nak sabar itu kenalah macam yang kita sebutkan tadi. InsyaAllah kita akan berjaya, kerana marah ini merupakan satu sifat yang sekiranya kita tak kawal, maka dia akan merosakkan diri kita, merosakkan sekeliling kita, dan akhirnya kita akan binasa. Sebab tu sahabat-sahabat radio pendengar Radio Hakim, maka kita kena usaha yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kita baca sejarah Nabi SAW, daripada situ kita akan tahu betapa hebatnya Nabi mengawal kemarahan. Orang tabur kepada Nabi macam-macam dekat di hadapan rumah baginda Rasulullah. Nabi tak balas. Kita kalau boleh kita nak balas 3 kali ganda. Kan? Kalau orang hantar sihir, kejap aku nak hantar 7 kali ganda. Sebenarnya itu marah yang tak betul. Dahlah kita marah dalam keadaan tak betul, buat pula benda-benda syirik kepada Allah. Sebab tu kita sama-sama pesan, dan ingatlah bahawa Allah sebut dalam Quran, Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Maka untunglah orang yang sentiasa bersabar, kerana Allah sentiasa dengan mereka. InsyaAllah, marah tu fitrah doktor kan, tapi sabar tu indah insyaAllah. Yang penting sekali kita kena merdekakan diri kita daripada sifat marah, sebab marah ni macam-macam perkara buruk boleh berlaku. Tapi doktor dah kongsikan 7 cara dan bagaimana bagi Nabi SAW sendiri mengajar kita tentang mengawal marah itu sendiri. Terima kasih banyak doktor untuk perkongsian pada hari ini. Bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah untuk soalan Kevin yang lain. Terima kasih banyak doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Oh Tuhan Maha Perkasa, aku hamba penuh berdosa. Kepadamu ku pohon doa dari jiwa lusuh penuh noda. Bintang kecil kerdil mendera, ada sesuatu ku terkenal. Kalamu indah beralun tenang, bisikan cinta yang berulang. Nafsu menyala-nyala dan aku mula terlena. Ku sangka
sesuatu ku terkenang, kalammu indah beralun tenang, bisikan cinta kian berulang. Ampunkanlah dosa ini yang sering tidak pernah kelam daripada nafsu yang meronta terus dalam sepi. Tulus rindu tidak terhitung, lautan nikmat setinggi gunung, sulaman rahmat tidak tertanggung. Engkau Tuhan yang Maha Agung. Nafsu menyala-nyala dan aku mula terlena. Tuhanku zalimi diri ini, andai kau tak peduli dosaku yang bagai pasir di pantai, berbuih tidak bertepi. Oh, dosa yang sering biarkan benar kelam daripada yang meronta dalam sepi. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Ada harta pun kena tinggal, ada rumah pun tak tahu dapat kat siapa, ada kereta pun tak siapa pula lah yang akan dapat lepas kita meninggal. Tetapi ada harta yang boleh tolong kita dan ada harta yang boleh dibawa ke sana nanti. Apa jalannya? Jalannya ialah berwakaf. Kalau gitu apa lagi tuan-tuan? Jom kita berwakaf. ASNB akan membantu anda menguruskan wakaf anda dengan sempurna. Jom berwakaf. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Dapatkan buku-buku galeri ilmu seperti Lasik untuk Jiwa, Laba di Sebalik Bala, Ibrah, Kisah-Kisah Hebat Dakwah Nabi